segmen platform pendidikan teknikal dan vokasional IBTE. Tajuk kita bawakan pada hari ini sumbangan IBTE Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan dalam menyediakan tenaga kerja mahir industri pembangunan dan hartanah. Seperti kita janjikan tadi, kita akan bawakan segmennya pada hari ini dan dua narasumber telah pun bersedia di sebelah kiri Nisa pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ingin kita memperkenalkan para tetamu kita pada pagi ini. Di sebelah kiri Nisa, Cikgu Puan Rafa Nur binti Haji Rani, Pegawai Pendidikan dan Ketua Program, dan juga Cikgu Ahmad Ikhwanuddin bin Haji Ali, Pengajar Teknik Kanan. Selamat datang ke studio Rampai Pagi pada pagi ini. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi mereka berdua ini akan berkongsi mengenai dengan teknologi bangunan dalam menyediakan tenaga kerja mahir industri pembangunan dan hartanah. Jadi soalan pertama ini kita akan tujukan kepada Cikgu Rafa Nur binti Hajrani, itu Pegawai Pendidikan, Ketua Program. Jadi Cikgu mengenai dengan perkara ini mungkin boleh dikongsikan secara ringkas apa itu IBTE Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan dalam bidang pengkhususan yang ditawarkan di kampus ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi puan-puan dan penonton rancangan Rampai Pagi. Pertama sekali saya selaku wakil ahli dan ahli jawatan kuasa Majlis Pesta Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei khususnya rancangan Rampai Pagi kerana berkesudian menjemput kami bagi menyampaikan tajuk peranan Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan IBTE dalam melahirkan tenaga mahir dalam industri pembangunan dan hartanah. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan, izinkan saya berkongsi sedikit mengenai sejarah awal penubuhan Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan atau lebih dikenali sebagai School of Building Technology Services. Untuk pengetahuan para penonton Rampai Pagi, sekolah ini mula ditubuhkan pada tahun 1971 dan ketika itu beroperasi di Sekolah Bangunan Sultan Saiful Rijal. Kemudian pada tahun 1985, institusi ini telah melalui proses penyusunan semula dan seterusnya dikenali sebagai Maktab Sultan Saiful Rijal. Seterusnya pada tahun 2014 berlaku satu transformasi besar apabila Jabatan Pendidikan Teknik dinaik taraf menjadi Institut Pendidikan Teknikal Brunei atau Institute of Brunei Technical Education IBTE. Seiring dengan perubahan tersebut, IBTE telah menyusun semula kampus-kampusnya mengikut kluster bidang pengajian yang ditawarkan oleh setiap kampus. Jadi daripada penyusunan semula itu, maka tertubuhlah School of Building Technology Services yang kini beroperasi di IBTE Kampus Nahkoda Ragam yang terletak di kilometer 13 Lebuh Raya Muara Tutong, Lambak Kanan. Jadi bagi menjawab soalan yang diajukan tadi, sekolah kami pada masa ini menawarkan bidang pengajian yang meliputi Construction and Drafting, Geomatics, Real Estate Management and Agency dan Building Craft. Jadi program-program ini dirangka khusus untuk melahirkan graduan yang kompeten, kemahiran tinggi serta mampu memenuhi keperluan pasaran pekerjaan dalam sektor binaan dan perkhidmatan berkaitan. Jadi selain itu, penubuhan sekolah ini juga adalah selaras dengan visi Plan Strategik IBTE 2025 hingga 2030 yang menetapkan hala tuju IBTE sebagai sebuah institusi Technical Vocational Education and Training TVET bertaraf antarabangsa berperanan penting dalam menyediakan tenaga mahir yang berdaya saing dan serta menyokong pencapaian wawasan Brunei 2035. Ya, Alhamdulillah. Sudah juga secara ringkas ya dikongsikan IBTE Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan ya dalam bidang pengkhususan yang telah pun ditawarkan di kampus ini ya. Betul. Dan seterusnya ingin ditanyakan soalan ingin diajukan ni kepada Cikgu Ikhwan ya. Cikgu, dalam membina tenaga kerja mahir, apakah antara kemahiran asas dan khusus yang biasanya ditekankan ni kepada pelajar di Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan? Silakan Cikgu. Okey. Kami dari Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan. Kalau tadi ada disebut pelbagai kluster sekolah. Salah satu kluster sekolah di bawah IBTE adalah Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan. Kalau lebih dikenali daripada pihak kami adalah BTS, Building Technology Services. Itu nama Englishnya lah. So dalam Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan, alhamdulillah pelajar-pelajar kami
didedahkan kepada dua kategori kemahiran, iaitu kemahiran asas dan juga kemahiran khusus. General dan juga spesifik lah ia punya kemahiran. Kalau dari segi kemahiran asas, mereka dilatih untuk melukis, memahami serta membaca lukisan teknikal, pelbagai jenis bahan binaan juga diorang pelajari, menguasai penggunaan software, banyak software yang digunakan di Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan, peralatan tangan dan mesin, serta mematuhi standard keselamatan yang ditetapkan di tapak pembinaan. Sementara itu, kemahiran khusus. Kalau tadi kemahiran asas, ini kemahiran khusus, pula bergantung kepada program masing-masing. Tadi Cikgu Rafa ada menyebutkan 4 program di bawah Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan. Kalau tadi Construction and Drafting adalah salah satu kursusnya, iaitu di bawah level HNTEC. Kalau HNTEC ini Higher National Technical Education Certificate. Dalam Construction and Drafting, antara kemahiran yang dipelajari pertama kali adalah HSSE, iaitu Health, Safety, Security dan Environment. Seterusnya drafting, melukis bangunan secara manual, sama ada ia secara 2 dimension dulu. Seterusnya kami ada Building Information Modeling, BIM, yang giat digunakan di sektor pembinaan masa ini, iaitu software AutoCAD. AutoCAD ini CAD itu bermaksud Computer Aided Design. So AutoCAD dari segi singkatannya lah. Lukisan bangunan menggunakan aplikasi komputer secara 2 dimensi, 2D. Kami juga ada mengajar student untuk membuat menggunakan Revit, adalah satu software juga. Kalau tadi 2 dimensi, sekarang ini 3 dimensi lah. Seterusnya mengenali peraturan dan piawaian pembinaan, building regulation, mempelajari kerja-kerja sebagai juruukur bahan, lebih dikenali sebagai QS, quantity surveying, serta asas menyelia, supervising, dan pengurusan projek pembinaan, project management. Kesemua kemahiran ini membolehkan pelajar menguasai aspek teknikal dan praktikal yang diperlukan dalam industri pembinaan. Kalau dari segi hartanah, real estate, diorang ini didahkan kepada kemahiran khusus seperti penilaian hartanah, property valuation, pemasaran hartanah, pengurusan penyewaan, analisis pasaran serta pemahaman tentang undang-undang tanah dan kontrak. Kami mau memastikan para pelajar, student-student kita ini bukan saja mampu menjual atau menyewakan hartanah, tapi juga menjadi tenaga profesional yang berpengetahuan luas, beretika tinggi dan dihormati dalam industri pembinaan. Alhamdulillah. Antara kemahiran khusus dan kemahiran asas yang telah diberikan kepada mereka itu nanti insyaAllah mereka punya orang bersedialah untuk memenuhi keperluan industri suatu hari nanti. Tepat sekali ya Nisa ya. Jadi ni cikgu mungkin boleh dikongsikan juga ya kepada kita, apakah program terkini yang ditawarkan di IBTE Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan ini. Silakan. Okay. Terima kasih. Di antara program-program daripada Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan, kami ada 3 kursus dari segi HNTEC, iaitu Higher National Technical Education Certificate, dan 1 kursus di bawah NTEC, iaitu National Technical Education Certificate. Singkatannya NTEC. HNTEC ini 1 tahap lebih tinggi daripada NTEC. Kalau dari segi HNTEC, dia punya jurusan yang pertama adalah HNTEC in Construction and Drafting. Ini merupakan antara program yang utama dalam Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan. Program ini menggabungkan dua-dua aspek, iaitu bahagian construction dan juga bahagian drafting. Di mana student dalam construction and drafting ini diorang meliputi kedua-dua construction juga dan juga drafting juga. Drafting ini kalau dari segi bahasa kita ni kira melukislah, draftsperson kalau dulu kena panggil. Kedua-dua aspek ini penting dalam apa jua pembinaan bangunan. Sebelum pembangunan bermula, mesti juga ada lukisannya. Dan juga dapat dibuat sekaligus selajur. Ia digunakan bukan sahaja untuk projek-projek kecil, tapi projek-projek yang besar juga lah.
So pelajar akan pelajari kemahiran yang meluas berkaitan dengan pembinaan dan lukisan supaya pelajar-pelajar kami ini dapat kemahiran dan juga ilmu pengetahuan khusus dalam industri pembinaan. Program ini dalam pendapat saya sangat sesuai bagi pelajar yang ingin berkecimpung dalam bidang pembinaan. Ya, bidang pembinaan ini memang luas sebagai construction site supervisor, resident technical officer, draftsperson, iaitu jurutera lukis ataupun pelukis plan, dan workplace safety and health coordinator yang berkaitan dengan HSE tadi. Pelajar daripada HNTech in Construction and Drafting ini, pelajar ini dilatih kemahiran seperti lukisan teknikal, penggunaan perisian computer aided design, CAD tadi, AutoCAD, secara 2 dimensi, 2D, dan juga Revit, salah satu software je lah, untuk lukisan dalam 3 dimensi, 3D. Seterusnya, Building Information Modeling, serta asas penyeliaan tapak pembinaan. Kalau diterjemahkan, ianya Construction Site Supervision lah. Pengurusan projek management, dan kerja-kerja pembinaan praktikal. Program ini juga ia membina kemahiran komunikasi dan kepimpinan kerana pelajar ini dalam pembinaan ini ia bukannya seorang saja yang bekerja. So dalam setiap projek pembinaan ia memerlukan bekerja berpasukan. Seperti contohnya lah. Di antara syarat-syarat kemasukan construction and drafting, pertama kali dari segi HNTech and Construction Drafting kami memerlukan para applicants ataupun para pelajar yang ingin memohon kepada jurusan HNTech and Construction and Drafting. Kita ini memerlukan satu subjek kredit dalam mathematics terutamanya lah, sama ada ya Maths D, Additional Mathematics ataupun IGCSE. Itu yang penting daripada kami lah, oleh sebab ianya berunsur pembinaan construction. Maths adalah penting. Yang kedua adalah 2 subjek di antara pilihan yang di sini, iaitu sama ada PAS dalam English ataupun IGCSE English, Art and Design, Design and Technology, Combined Science, 3 sains utama iaitu Physics, Chemistry, Biology, ataupun juga dari bidang art. So di antara 2 subjek daripada ini dan juga 1 kredit dalam subjek maths. Seterusnya akan dikongsikan juga adalah requirements yang lain, iaitu yellow atau purple IC yang mudah-mudahan juga dapat nampak arah skrin. Dalam bidang yang adalah diperlukan, ataupun kalau tadi menyambut ada daripada NTech. Kalau ini HNTech, H itu artinya higher. Bermaksud ia satu peringkat lagi tinggi. So para pelajar daripada Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan yang dalam jurusan NTech, satu level di bawah HNTech, di mana diorang punya kursus yang relevan, pun juga boleh meneruskan pengajian diorang masuk ke HNTech inilah. So di sini ada yang punya syarat-syarat juga yang akan ditentukan nanti, dan written test kalau diperlukan dan juga interview je lah. Baik. Itu satu baru HNTech in Construction and Drafting. Yang kedua adalah HNTech in Geomatics. Kalau tadi Construction and Drafting itu ya pembinaan dan juga ya melukis. Kalau Geomatics ini dari perkataan geo itu ia ada kena mengena dengan tanah. So sebelum pembangunan, sebelum melukis, perlu mengkaji tanahnya dan persekitaran di sekeliling tempat pembinaannya nantilah. So kalau HNTech and Geomatics ini, program ini melatih pelajar kita ni dalam bidang ukur tanah dan pemetaan geospatial. Mereka akan belajar menggunakan peralatan moden seperti total station, GPS survey equipment dan GIS, iaitu Geographic Information Systems. Bidang ini amat penting kerana bidang inilah menjadi asas kepada pembangunan infrastruktur, perancangan bandar serta projek pembinaan besar. Kalau benda yang digunakan dari segi GIS buat masa ini, barangkali kalau
orang yang Indah tahu dari segi tempat-tempat yang baru kan dilawati di Brunei, orang akan menggunakan Google Maps, menggunakan Waze. So dari segi H&T and Geomatics ini menggunakan pemetaan ataupun Geographic Information System, iaitu macam mana kita ni dapat melihat dari segi Google Maps satu, laluan di Brunei dan sebagainya lah. So tempat-tempat yang belum diterokai pun sudah diterokai menggunakan bidang-bidang dan juga equipment yang disebutkan tadi lah. Graduan daripada program H&Tech in Geomatics ini biasanya orang ini bekerja sebagai assistant surveyor setelah tamat, field technician atau JIS assistant di jabatan kerajaan maupun di sektor swasta. Baik. Seterusnya mengungsikan syarat-syarat kemasukan bagi H&Tech in Geomatics. Pertama kali satu subjek iaitu pas dari segi salah satu daripada subjek yang di sinilah yang akan disebutkan iaitu Mathematics D, Additional Mathematics, IGCSE Mathematics, English Language, IGCSE English sebagai second language, Physics, Combined Science ataupun Science iaitu Physics, Chemistry. Selain daripada itu ada qualification yang lain juga yang diperlukan. Yang seperti samalah yang disebutkan macam H&Tech in Construction and Drafting tadilah. Ya. Dan seterusnya ni, AU tadi mengenai dengan kursus iaitu dari Geomatic. Jadi mungkin boleh dikongsikan lagi, mungkin ada lagi kursus yang lain. Okey, terima kasih Cikgu Ikuan. Jadi ini menyambung dua lagi program yang ditawarkan di sekolah kami. Jadi program seterusnya adalah H&Tech in Real Estate Management and Agency. Program ini pula memberi fokus kepada pengurusan dan pemasaran hartanah. Tadi dikongsikan the more technical side. Jadi ini pengurusannya lah. Jadi ia melatih pelajar untuk memahami proses penilaian hartanah, mempelajari undang-undang tanah dan kontrak, pengurusan aset serta strategi pemasaran hartanah menggunakan pendekatan moden termasuk pemasaran digital. Jadi pelajar-pelajar yang menjalani program ini mereka akan menjalani penempatan industri di syarikat-syarikat hartanah dan agensi kerajaan di mana mereka akan terlibat secara langsung dalam penyediaan laporan penilaian, dokumentasi jual beli serta rundingan pelanggan. Jadi program ini pun ada syarat-syarat kemasukan yang tertentu. Jadi para pemohon perlu memperolehi 3 mata pelajaran O-level dengan kelulusan kredit khususnya dalam mata pelajaran matematik, English dan mana-mana English medium subjek seperti commerce, accounting, geography, sains dan lain-lain. Jadi ini adalah syarat-syarat kemasukan lebih tinggi sikitlah. Jadi bagi syarat kelulusan yang lain untuk program real estate ini, pemohon hendaklah memperolehi skill certificate 3 atau National Technical Education Certificate dalam bidang yang berkaitan. Atau mempunyai kelulusan City and Guild in Construction dan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang built environment atau mana-mana kelulusan yang diiktirafkan dalam bidang yang bersesuaian. Jadi itu untuk program H&Tech Real Estate Management dan Agency. Seterusnya program N-Tech in Building Craft. Program ini pula ditawarkan kepada pelajar atau pemohon yang ingin mendalami kemahiran asas dalam kerja-kerja binaan seperti bricklaying, carpentry, painting, plumbing dan welding. Ia berbentuk latihan praktikal sepenuhnya. Pelajar ini akan belajar banyak secara hands-on di bengkel binaan IBTE. Program ini sangat sesuai untuk pelajar yang ingin membina asas kukuh sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi iaitu H&Tech atau terus bekerja sebagai skilled craftsman di tapak binaan. Jadi kemasukan untuk N-Tech Building Craft ini, pemohon perlu memperolehi 1 mata pelajaran O-level dalam mana-mana mata pelajaran seperti English, Science, Accounting, ICT, Economics, Design dan Teknologi, dan lain-lain lagi. Jadi bagi kelulusan yang lain, syarat-syaratnya pemohon hendaklah lulus dalam Pearson BTEC Level 2 Extended Certificate atau mana-mana kelulusan yang diiktirafkan dalam bidang yang bersesuaian.
Jadi seterusnya dengan syarat-syarat Yellow IC dan Purple IC seperti Cikgu Ikwan berkongsi sebentar tadi. Ya, Baik. Alhamdulillah ya. Jadi itulah antara program-program terkini yang ditawarkan di IBTE Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan dan juga telah pun kita ketahui bersama juga antara syarat-syarat bagi kemasukan program-program ini ya. Jadi seterusnya ni kita akan tanyakannya kepada cikgu. Jadi bagaimana pihak sekolah memastikan kualiti pengajaran dan kurikulum serta taraf dengan kehendak industri semasa ini, cikgu? Okey, terima kasih atas soalannya. Sebenarnya inilah di antara matlamat utama IBTE untuk melahirkan graduan bukan saja yang berilmu, berkemahiran tinggi, tapi juga student-student ini benar-benar bersedia untuk menempuhi dunia pekerjaan lah. Ya. Di IBTE Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan, kami menekankan pembangunan pelajar secara menyeluruh, bukan saja dari segi kemahiran teknikal, tapi juga dari segi insaniah, iaitu soft skills. Kalau kita ni lihat, pendekatan IBTE adalah berasaskan work-based learning ataupun pembelajaran berteraskan dunia sebenar. Setiap pelajar akan melalui latihan industri, lebih dikenali sebagai industrial attachment, di semua kursus-kursus yang disebutkan tadi itu, iaitu construction and drafting, real estate management and agency, geomatics dan juga building craft tadi ya. So semua dari segi industrial attachment. Selama beberapa bulan di hujung kursus di syarikat berkaitan bidang sendiri. Skalaunya daripada construction and drafting, ia akan dari segi bidang pembinaan. Kalau dari segi geomatics, ia akan dari segi ukur tanah. Kalau dari segi real estate, kalau tadi hartanah, industri yang berkaitan adalah industri yang menguruskan hartanah. Sepanjang latihan ataupun industrial attachment-nya itu, mereka bukan saja belajar kemahiran teknikal, tapi juga bagaimana berkomunikasi dengan berkesan, bekerja dalam berpasukan dan menyelesaikan diri dengan budaya kerja sebenar. So, orang ini ada yang benar-benar handle adalah kerja-kerja yang pembinaan. Selain itu, kami juga ada Career Guidance Unit, unit bimbingan kerjaya, yang membantu pelajar-pelajar kita ni membuat persediaan untuk kerjaya bisdia. Kursus-kursus kami ini 2 tahun semuanya. Selalunya kalau dari segi career guidance ini, di awal pelajaran, students kami ini ada belajar membuat CV, resume, praktis juga lah dari segi temu duga. Malahan ada sesi perkongsian juga bersama pelajar-pelajar yang sudah tamat, sama ada ya setahun sudah, 3 tahun maupun yang sudah bekerja nanti ya. Right. Ada yang membuat sharing session, sesi perkongsian dalam bidang masing-masing. So supaya pelajar ini dapat inspirasi dan panduan sebenar daripada seseorang yang sedang ataupun sudah berkecimpung dalam bidang pembinaan. IBT juga sangat aktif menjalinkan kerjasama dengan pihak industri ya, melalui program seperti IBTE Job Fair. Ramai pelajar kami mendapat peluang pekerjaan di sana. Malah ada yang terus diserap bekerja terus alhamdulillah di tempat latihan industri mereka kerana prestasi yang cemerlang. Dan juga tadi itu barangkali latihan daripada temu duga semasa di time belajar. Pun digunakanlah skillnya itu untuk mendapatkan kerja di hujung itu. Satu lagi juga yang kami tekankan adalah kemahiran insaniah seperti kepimpinan atau leadership, komunikasi dan juga etika kerja. Melalui pelbagai aktiviti seperti projek kumpulan, group work, kerja komuniti, dan juga program student ambassador di mana pelajar ini dilatih untuk menjadi lebih yakin dan juga bertanggungjawab. Akhir sekali, bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran, IBTE bukan saja menyediakan
ilmu pengetahuan dan juga kemahiran untuk bekerja. Tapi IBTI ini boleh dibuat sebagai satu stepping stone untuk mereka yang ingin melanjutkan pelajaran. Terutamanya ke peringkat diploma ataupun ijazah, sama ada di dalam maupun di luar negara. Secara keseluruhannya, IBTI bukan sekadar mendidik pelajar untuk lulus peperiksaan, tapi untuk menjadi individu yang berkemahiran, berkeyakinan dan bersedia menghadapi apa jua challenges, terutamanya dalam dunia pekerjaan sebenar. Ya. Baik, itu antara langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak IBTI untuk memastikan kualiti pengajaran dan kurikulum sentiasa setaraf dengan kehendak industri semasa. Baik, cikgu-cikgu sekalian, dengan sedikit masa yang kita ada, lebih kurang 5 minit lagi, mungkin dapat dikongsikan beberapa saranan, terutama sekali bagi anak-anak yang akan dan sedang menduduki peperiksaan seterusnya. Silakan cikgu. Okay. Mungkin kita boleh teruskan bermula dari Cikgu Rafa mungkin. Okey, jadi saya ringkas, just mau touch on Agent Real Estate Management Agency. Program itu adalah sangat penting pasal program itu adalah salah satu syarat utama kelayakan untuk pendaftaran sebagai estate ejen hartanah di bawah BOVIA, Board of Valuers and Asset Agents. Jadi kepada mana-mana individu khususnya generasi baru yang ingin menjadi ejen hartanah berdaftar, silalah masuk program Agent and Real Estate Management Agency supaya menjadi ada kerjaya profesional dalam industri hartanah. Ya, alhamdulillah. Kan cikgu sendiri mungkin ada saranan, cikgu silakan. Okey, terima kasih. Daripada pihak saya sebagai ketua program dari kursus HNTech in Construction and Drafting, di Sekolah Perkhidmatan Teknologi Bangunan ini kami menawarkan pelbagai program sekali lagi, iaitu Construction and Drafting, Geomatics, Real Estate Management and Agency dan Building Craft, di mana keempat-empat kursus ini kalau digabungkan ia tersudah semuanya diperlukan dalam semua pembinaan, daripada melukis, melakar draftsperson, melihat kawasan tapak pembinaan sebelum pembinaan bermula sampai ke pengurusan hartanah. Apabila pelajar masuk dalam IBTI, ini pun dari segi bidang pembinaan dan hartanah semuanya makin moden dan terbuka untuk semua lelaki maupun perempuan juga lah. Daripada kerja teknikal hingga ke reka bentuk dan pengurusan. Yang penting ialah minat, disiplin dan kesungguhan. Kepada pelajar lepasan O-level, insyaAllah di IBTI ada bukan sahaja belajar dari segi kemahiran maupun pelajar sebenarnya adalah membina masa hadapan. Sekali lagi daripada pihak kami, terima kasih untuk meluangkan masa bersama IBTI. Alhamdulillah, dan juga kepada ibu bapa barangkali teruslah menyokong anak-anak dalam pembelajaran masing-masing, kerana inilah laluan yang akan melahirkan tenaga mahir yang berkualiti dan berdaya saing, selaras dengan wawasan 2035. Ya, alhamdulillah. Dah itu dia baru saja kita ikuti bersama wawancara mengenai dengan teknologi bangunan dan penyediaan tenaga kerja mahir industri bangunan dan hartanya. Telah pun kita dengarkan mengenai dengan syarat-syarat dan juga bagaimana pihak sekolah memastikan kualiti pengajaran dan kekurikulum setaraf dengan kehendak industri semasa dan menjadikan pelajar untuk yang tadi bersedia untuk bekerja di pekerjaan dalam alam yang sebenar. Betul. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Cikgu Ahmad Ikhwanuddin bin Haji Ali, iaitu pengajar teknik Hanan, dan juga kepada Yang Mulia Cikgu Rafa Nur binti Haji Rani, iaitu pegawai pendidikan dan ketua program. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi